ambil dalam urusan ijazah sarjana muda syariah, maknanya dia mengaji sampai Universiti Malaya. Tetapi dia balik-balik itu, dia habis mengaji itu, dia terus pegang ketua pemuda cawangan. Payah orang kalau keluar universiti dia fikir apa? Dia fikir dia fikir apa? Nak hidup senang. Sebab aku main mengaji tinggi ni, dia bila hidup senang ni, dia fikir apa? Fikir kerja government. Kerja government. Dia dia balik main, orang pilih dia ganti jadi ketua pemuda cawangan. Lepas tu naik satu takah sebagainya. Dia hanya apa? Mengajar sekolah agama rakyat dekat rumah dia tu di Batam, Tang Sungai Dua tu. Sekolah tu kecil kan. Lorong nak masuk rumah dia pergi belakang, belah kanan. Sekolah tu belah kiri. Tang simpang mula-mula nak masuk rumah dia tu. Dekat dengan depan masjid macam Sungai Dua. Dia mengajar sekolah agama rakyat ni, murid mentak ramai waktu tu. Pakarlah apa yang ala kadar daripada elon yang dapat daripada sekolah agama rakyat. Maknanya tuan-tuan bahawa dia walaupun dia mengaji tinggi, saya percaya bahawa kalaulah dia kerja dengan kerajaan, saya ingat gaji dia ni lebih dari 5,000 lah ni. Dia keluar universiti ni tahun berapa waktu tu. Maknanya kalau dia kerja dengan kerajaan, dia jadi guru sudah jadi ustaz mengajar lah, gaji 5,000, lebih tinggi daripada elon wakil rakyat, elon adun dari Pulau Pinang. Kalau dia kerja, tapi kerana dia jiwa rakyat. Padahal tuan-tuan, saya nak katakan bahawa elon wakil rakyat ni akhirnya duit tu habis dengan rakyat. Tapi kalau dia nak senang lenang, sekalian ni nak senang lenang, dia pergi bekerja dengan kerajaan. Sekarang ni kerja gaji 5,000 bukan habis ke rakyat tu. Simpan poket dah, bukan gaduh nak bagi ke rakyat. Sebab apa? Sebab dia tak payah terlibat dengan politik, jadi dia duduk senang lenang. Petang-petang bawa bini pergi pasar malam, beli kuah sumbat ubi sengkuang lah, kuah cuka ke, kuah kacang ke, beli peniram buat beli. Jadi beli ikan. Kalau dia nak senang lenang, tapi Ustaz Saleh dia tak pilih jalan senang lenang yang begitu mudah untuk dia nak capai, untuk dia nak dapat. Tetapi dia ingat bahawa sekurang-kurangnya dia pergi mengaji dulu. Dia bukan saja duit pak dia, tapi duit rakyat, orang kampung yang tolong, yang bantu dia. Masa tu ni nak hantar anak pergi mengaji dah lah. Minta tolong mata cukup. Jadi akhirnya dia balik, dia nak berbakti. Dia nak semai balik bakti itu. Bakti itu untuk siapa? Untuk orang kampung. Khususnya bermula daripada kampung dia. Dia semai bakti. Mendidik anak-anak, mendidik masyarakat dan sebagainya. Dan akhirnya dia terlibat dengan PAS dan sebagainya. Kemudian dia carilah pada kehidupan dia sendiri pada ala kadar, dan dia berkahwin, isteri dia seorang guru. Kemudian dia terlibat juga sedikit dengan perniagaan dan sebagainya, meniaga untuk nak tampung hidup keluarga dia, nak hidup macam mana dia nak aktif dalam PAS, nak membawa masyarakat dan rakyat kepada PAS dan sebagainya. Dia memerlukan ada duit, dia berusaha, dia berikhtiar sendiri. Dia tak harap bergantung kepada nak dapat gaji daripada kerajaan, tidak. Jadi saya katakan bahawa Ustaz Saleh ini kalau tak sama pun dia hampir irit. Allah yarham Datuk Hamdan. Maknanya sebab apa? Sebab saya kata dia memahami, dia datang. Sebab kalau dia keluar tu dia betul kerja kerajaan, maknanya dia tak akan jiwa, dia tak akan fikir nak Allah. Orang ramai makan mie Maggi, dia boleh makan nasi biryani boleh tak? Kalau kerja lah, kalau kerja kerajaan gaji sampai 5,000, 6,000. Sekarang ni rumah pembesar, hidup senang macam saya katakan tadi. Apa dia fikir? Pagi-pagi cuci kereta lap yang ambul. Apa dia nak susah kan? Lap yang ambul. Pagi bawa kereta api, balik main, beli sekolah kan, umpamanya. Tapi dia tak fikir itu. Sebab itu saya katakan bahawa dia akan dapat memahami denyut nadi masyarakat dan rakyat yang ada di Pematang Pasar ni, yang ada di Pematang Pasar ni. Sebab apa? Sebab dia datang daripada keluarga dan juga persekitaran masyarakat yang macam tu, dan dijiwai dia semai bakti dia kepada masyarakat. Akhirnya dia pergi mengajar, pergi berdakwah, mengajar ajaran agama Islam ni di masjid, di surau. Itulah yang dia nak bimbing rakyat. Dia kata aku dapat ilmu untuk apa? Untuk siapa? Sebab Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk diri dia, bukan untuk diri Muhammad, bukan untuk diri keluarga Muhammad semata. Maknanya bukan hanya untuk diri dia dan keluarga dia, tapi Islam untuk rahmat sekalian alam, untuk masyarakat. Dia kena sampai kepada masyarakat. Dia pergi mengajar surau, habis duit minyak dan sebagainya. Kadang-kadang orang bagi pun bukan berbaloi pun. Naik motor, saya ingat dulu dia pergi mengajar naik motor Honda, pergi mengajar. Jadi sebab itu saya katakan bahawa dia irit dengan Allah yarham Datuk Hamdan.
yang insya-Allah saya percaya bahawa mampu untuk membawa satu perubahan yang lebih baik, apatah lagi setelah kita berjaya untuk memerintah negeri Pulau Pinang bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat. Jadi sebab itu saya percaya bahawa tuan-tuan tidak ada pilihan yang terbaik antara dua calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil Permatang Pasiak ini, melainkan yang ada pada kita ialah pilihan untuk pilih Ustaz Saleh Mat. Untuk Ustaz Saleh Mat. Korang-korang pun orang kampung Pelet ni boleh bertumpang ilmu. Boleh bertumpang ilmu. Baik. Yang keduanya tuan-tuan bahawa isu dia sekarang ini kita nak pilih ni tuan-tuan nak pilih mesti pilih orang yang bagus, orang yang baik. Orang yang baik. Orang yang terbaik, yang tidak ada cacat celah dia. Zakir ni tak ada cacat celah dia. Tapi saya sangat-sangat sedih dengan apa yang berlaku kepada calon Barisan Nasional. Saya bukan nak mengumpat dia, saya bukan nak attack peribadi dia. Saya minta maaf. Saya bukan suka main politik nak attack peribadi dia. Calon daripada PN, apa nama, adik saya ni Rohaizan. Tapi isu dia sekarang ni ialah jelas semua orang tahu. Bukan kata kampung Pelet Matang Pasiak. Bukan kata takat Padang Ibu. Bukan takat Bukit Indra Muda tahu. Tapi seluruh seantero dunia. Seantero dunia tahu akan masalah yang dihadapi oleh calon daripada Barisan Nasional Rohaizan ini. Ini suatu dunia. Isu dia apa dia? Iaitu isu dia lesen dia, lesen. Tibaan yang berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor, Jawatankuasa Pejabat Pusat. Dia pun bukanlah jauh sangat dengan orang kampung Padang Pelet, kampung Pelet ni. Dulu ni dia pernah duduk sebelah Masriah waktu dia jadi pensyarah di Universiti Sains. Dia ni tuan-tuan doktor tapi jangan minta ubat sebab dia pakar racun. Toksik, dia bab racun ni semua dia tahu. Dia duduk sebelah Masriah dulu. Dia sewa rumah di sebelah Masriah dulu ni. Jadi tahulah Dukuk ni dia memang dia tahu, dia faham lah. Dia lalu pergi guna pergi pelabatan kadang-kadang dia lalu. Jadi saya nak balik kepada isu calon. Semua orang tahu bahawa isu calon Barisan Nasional ni dia menghadapi apabila tindakan Majlis Peguam. Majlis Peguam ni, siapa nak jadi peguam ni kena data dia, kena ambil lesen. Kena ambil lesen. Macam nak bawa kereta ni kita kena ambil lesen JPJ. Jadi nak jadi peguam ni, nak jadi peguam ni bukan boleh pergi ambil sains Tok Mulu, tak boleh. Bukan boleh pergi ambil sains Tok Mulu ataupun nak jumpa Bang Jadi ni ambil sains JKK, tak boleh. Dia kena ambil majlis peguam, sains majlis peguam. Majlis peguam yang kena buat peluang lesen. Mereka yang kena buat peluang lesen. Jadi dulu ni mula-mula dia bagilah kat dia lesen. Boleh. Tapi bila berlaku satu kejadian di mana ada unsur-unsur pecah amanah terhadap pelanggan dia, iaitu Persatuan Pekebun Getah yang ada kaitan dengan soal pecah amanah yang bernilai 140,000, lebih kurang 140,000 ringgit. Lebih kurang 140,000 ringgit. Jadi daripada itu berlakulah tindakan apabila dimaklumkan kepada Bar Kansel, maka Bar Kansel ni ambil tindakan untuk tarik balik lesen dia. Maknanya dia tak ada lesen. Kalau begitu dia tak ada lesen. Walaupun dia dulu